Amalan istimai, Masya Allah tuan-tuan, pahala dia seperti mana seluruh lautan dalam dunia. Katanya Amalan tadi kita setitik daripada lautan, maka kita rebut tuan-tuan mula. Masya Allah, orang yang beriman dia suka berebut-rebut untuk buat perkara kebaikan. Dan malam ni walaupun kita tak bercakap, kita nak mendengar apa yang akan dibicarakan. Masya Allah. Dan zikir dalam majlis ialah kita mendengar tuan-tuan, insya-Allah. Dan kita cuba usahakan supaya mata kita tak tertutup. Antara maghrib dan isyak ni biasanya mengantuk. Jadi kita usahakan, kalau ada kiri kanan kita yang mana mengantuk, kita cuba kejut-kejutkan. Masya Allah. Lagi tuan-tuan, yang di belakang-belakang sana insya Allah, kita rapat-rapat ke depan tuan. Setiap minggu kita diajak untuk duduk rapat-rapat. Kenapa? Dia adalah sunnah Nabi SAW. Duduk dalam majlis rapat-rapat, sunnah Nabi, dapat amal sunnah Nabi, dapat pahala tuan-tuan. Semua kita faham. Sekarang ni kita nak amal insya-Allah. Yang jauh-jauh insya-Allah kita rapat-rapat lagi tuan-tuan. Jangan biarkan ruang kosong. Kalau ada ruang kosong, ada makhluk lain akan datang. Dia duduk sebelah kita, depan kita, belakang kita. Nanti dia urut kita, bukan urut tak bagi lena, dia urut suruh lena. Rugi tuan-tuan. Kita datang dah tinggal dah semua dah. Semua di belakang kita tinggal. Sekarang ni kita duduk di sini untuk kita dengar. Masya Allah. Lagi tuan-tuan, insya Allah, nampak ramai yang tak berapa faham bahasa Melayu, yang duduk tengok keliling tu, tuan-tuan tunjukkan tempat penterjemahan insya Allah. Kawan-kawan kita yang mana tak faham insya Allah. Lagi insya Allah, sikit-sikit insya Allah. Yang di sebelah kiri masjid, ramai lagi yang masih berdiri. Lagi insya Allah tuan. Pembayaran dah ready. Kita yang belum ready tuan-tuan. InsyaAllah tuan, ini amalan yang sangat besar. Kita dengar untuk kita faham. Dan setelah kita faham, kita nak amalkan tuan-tuan. Kalau kita tak dengar, mungkin kita tak faham. Bila kita dah dengar, kadang-kadang tak faham juga. Tapi dengar lagi dan lagi supaya kita dapat faham. Dan lepas ni kita nak mengamalkan dia. Malam ni kita semua itikaf, dan insya-Allah besok pagi bagi nama 4 bulan 40 hari kita cancel ataupun kita tangguhkan balik ke rumah kita. Yang mana belum selesai nisab 4 bulan 40 hari tahun ni, kita keluar jalan Allah tunai besok insya-Allah. Boleh tuan insya-Allah? Inilah maksud kita datang. Kita datang pada muhalah kita, pada halqa kita. Tuan-tuan, insya-Allah saya dah sampai dah. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على رسوله سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا له الأمر فتبارك الله أحسن الخالقين. وقال الله سبحانه وتعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال تعالى كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 من أعطيهن فقد أعطي خير الدنيا والآخرة: قلب شاكر، ولسان ذاكر، وبدن على البلاء صابر، وامرأة لا تبغي في نفسها ولا في ماله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس اتقوا الله وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا أمراءكم تدخلوا جنة ربكم، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
Hadirin tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala adalah pemilik kepada sekian alam ini. 7 petala langit Allah Subhanahu wa taala yang telah cipta. 7 petala bumi Allah Subhanahu wa taala yang telah cipta. Di atas langit, di atas 7 petala langit, syurga, neraka, titian sirat, segala apa yang dapat difahami oleh manusia ataupun yang tak dapat difahami oleh manusia, ciptaan-ciptaan Allah yang begitu banyak, semuanya dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala dan semuanya di bawah kawalan Allah Subhanahu wa taala. Hidup di bumi ini, apa yang kita nampak di muka bumi ini, air Allah Subhanahu wa taala yang cipta dan air di bawah kawalan Allah Subhanahu wa taala. Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawran faman ya'tikum bima'in ma'in. Air dalam genggaman Allah. Dia yang cipta air, dia tak pernah swastakan syarikat air kepada mana-mana manusia. Zahir mungkin kita nampak bahawa syarikat ni. Hakikat yang mencipta air, yang mengawal air adalah Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anzalna minas samaa'i ma'an tahura linuhyiya bihi baldatan maytan wa nusqiyahu mimma khalaqna an'aman wa anasiya katsira." Air dicipta oleh Allah. Air manusia bukan setakat manusia, segala makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, baik dia binatang, baik dia manusia, baik dia benda yang berada di dalam bumi, di luar bumi, semuanya berhajat pada air. Yang cipta air adalah Allah, yang kawal air adalah Allah. Langit dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Daripada langit kita nampak turunnya hujan adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladhi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur." 7 petala langit yang kita nampak, Allah penciptanya. Allah lah yang kawalnya. Langit ini tak pernah, penguasaannya tak pernah Allah beri kepada mana-mana makhluk pun. Untuk daripada langit turunnya hujan, untuk daripada langit ini manusia dapat teduh. Tak pernah Allah swastakan pentadbiran ini kepada mana-mana manusia ataupun jin. Dia milik mutlak Allah Subhanahu wa taala. Allah yang punya. Afalam yanzuru ila as-sama'i fawqahum kaifa banaynaha wa zayyanaha wa ma laha min furuj. Langit yang indah, yang cantik ini, Allah penciptanya. Allah jual pemiliknya. Dia tak pernah bagi kepada sesiapa. Walaupun akhir zaman nanti, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Dajjal akan datang, Dajjal akan ambil, Dajjal akan perintah kepada waktu itu manusia dalam keadaan musim kemarau yang amat sangat, kemarau yang begitu berpanjangan, yang mana mengikut satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu hari seperti mana setahun panjangnya. Dan setahun ini mengikut kebanyakan ulama, ia adalah hakikat bahawa hari itu tak datang malam. Dia siang selama 100 tahun. Sahabat tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana dengan semayang kami? Nabi kata semayang ikut waktunya. Jadi manusia akan semayang satu tahun punya waktu dalam tempoh 1 hari. Dajjal akan kata kepada langit, wahai langit, turunkan hujan. Maka dengan tiba-tiba langit turunkan hujan. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai seluruh manusia, yang kamu yakin bahawa Dajjal yang turunkan hujan, bukan Dajjal yang menguasai langit,
di sebalik perkataan Dajjal turunlah hujan. Di sebalik itu ada perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah tak pernah kuasakan, tak pernah berikan kepada mana-mana makhluk untuk menguasai langitnya. Di bumi, saya dan tuan-tuan hidup, kita perlukan buah-buahan, kita perlukan sayur-sayuran. Sayur-sayuran ini datang daripada zat, datang daripada khazanah Allah Subhanahu wa taala. Allah tak beri kepada mana-mana kuasa dalam dunia ini. Tak pernah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mana-mana kuasa, kepada mana-mana kepimpinan. Baik dia personal, baik dia seorang, dia sebesar mana pun dia Firaun ke, dia Dajjal ke, pokok dan tumbuh-tumbuhan ni, tak pernah Allah SWT bagi kuasa untuk tumbuhkan mereka kepada mana-mana makhluk Allah. Antum tazra'unahu am nahnu az-zari'un, antum anshatum syajarataha am nahnu al-munshi'un, nahnu khalaqnakum. Allah SWT berfirman, adakah kamu yang menumbuhkan pokok ataupun kami yang menumbuhkan pokok? Zahir kamu akan nampak bahawa petani-petani yang usaha, zahir kamu nampak bahawa baja-baja manusia, zahir kamu akan nampak bahawa teknologi manusia, kajian manusia, usaha titik peluh manusia, usaha sebahagian manusia dan tumbuhkan pokok-pokok. Tapi hakikat sebenarnya yang menguasai segala pokok-pokok buah-buahan ini adalah Allah. وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَعَنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ وَآيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَعَنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْ وأيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الأرض الميتة. Wahai manusia, dalam keadaan kamu ada di muka bumi, bumi ini ibarat seperti mayat yang tak mampu untuk melakukan apapun. Tak ada apapun kuasa pada kamu, tidak ada pun kuasa apa-apa pada bumi kamu, pada tanah kamu. Tidak apa kuasa. Siapa yang buatnya? Siapa yang ubahnya? وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَعَنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ. Kami yang tumbuhkan, kami yang keluarkan, kami yang tumbuh buah-buahan. Kamu nampak di sebalik kami buat, kamu akan nampak manusia yang buat. Di sebalik apa yang kami buat, kamu akan nampak petani-petani buat. Hakikatnya yang buatnya ialah Allah. Manusia berhajat kepada binatang-binatang ternakan. Manusia berhajat kepada segala sesuatu yang ada dalam muka bumi ini. Manusia berhajat kepadanya. Kipas ni minta lah saya, bukan kipas yang bayar. Hadirin yang mulia Allah Subhanahu wa taala, manusia berhajat kepada angin. Angin adalah benda ciptaan Allah. Allah yang cipta angin. Wa huwa alladhi yursilu ar-riyaha bushran baina yaday rahmatih. Yang meniup angin adalah Allah. Yang bawa angin sejuk ketika waktu pagi adalah Allah. Malam yang kamu lihat ini tak datang dengan sendiri. Allah yang mencipta malam. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا, yang mencipta siang. وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا. Yang buat segala sesuatu untuk kamu ialah Allah. Malam Allah yang cipta, langit Allah yang cipta. Apa manfaat yang bakal dapat, Allah yang hantar. Daripada langit manfaat kamu bakal dapat kerana Allah yang hantar. Daripada langit mudarat yang akan tiba kepada kamu, Allah yang turunkan. Daripada air manfaat yang bakal kamu dapat, Allah yang bagi. Daripada air yang sama, Allah jadikan untuk asbab untuk segala manusia hancur, Allah yang bagi. Malam, siang, matahari, bulan, bintang,
Semua ciptaan Allah, semua di bawah kawalan Allah. Manusia ni tak mampu. Manusia tak mampu untuk beritahu kepada langit, wahai langit, turunkan hujan. Kami berada dalam musim kemarau, kami perlukan air. Wahai langit, turunkan hujan. Hujan, langit tak akan pernah dengar cakap mana-mana manusia. Sungai, kalau sungai kering, semua manusia berhimpun pergi jumpa sungai. Nak cakap dengan bahasa apa dengan sungai? Wahai sungai, kami penduduk kampung perlukan air. Tolong ngalirkan air untuk kami kerana kami perlu. Sungai ini tak faham. Carilah dalam kamus bahasa sungai, tak ada. Sungai ini dia tak faham bahasa manusia. Sungai ini hanya faham Allah. Langit ini hanya faham Allah. Bulan, bintang ni hanya faham Allah. Segala apa yang kita nampak ini, yang mengawalnya, yang mentadbirnya, yang memperjalankannya baik kepada mudarat, baik kepada manfaat adalah Allah. Laut ini tak pernah kenal siapa raja, siapa manusia biasa. Laut ini tak pernah kenal penduduk mana, negara mana, negeri mana. Langit, bumi, bintang, bulan, sehingga haiwan tak kenal siapapun kita. Mereka hanya kenal pencipta mereka ialah Allah. Allah pencipta mereka. Seluruh manusia berhimpun. Seluruh manusia berhimpun. Nak tukar pun takbiran alam Allah. Nak ubah daripada sungai kering kepada sungai yang penuh air, tak mampu. Allah terang perkara ini. Fir'aun ada kuasa, tak taat perintah Allah. Nabi Allah Musa doa dekat Allah, keadaan berubah. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفات والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. Zaman Fir'aun Allah dah tunjuk. Fir'aun kata, ana rabbukumul a'la, aku Tuhan yang paling besar. Allah Subhanahu wa taala nak gagalkan Fir'aun, nak tunjukkan kepada Fir'aun, kau wahai Fir'aun tak mampu buat apa. Kau tak mampu nak ubah. Zahir kau nampak, kau mampu untuk mengawal manusia. Kau mampu untuk membunuh siapa-siapa yang kau suka. Kau mampu untuk keluarkan arahan, untuk hidupkan siapa-siapa yang kau suka. Allah Subhanahu wa taala tunjuk, Allah hantar فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. Antara sebahagian apa yang Allah hantar adalah katak, adalah kutu, adalah darah. Bila Fir'aun dan kaumnya Qibti angkat makanan untuk makan, makanan tersebut berubah menjadi katak. Makanan tersebut berubah pada ada satu masa berubah menjadi darah. Fir'aun tak mampu. Fir'aun pun tak mampu bagi tahu makanan yang dia makan, wahai makanan, jangan berubah. Aku raja, ana rabbukumul a'la. Aku bukan setakat raja, aku Tuhan. Tolong jangan berubah. Mana boleh kata tolong dia raja. Aku perintah kau jangan berubah. Dia tak mampu buat. Dia tak mampu buat. Kenapa? Kuasa tidak ada pada dia. Seluruh dunia tidak mempunyai apa-apa kuasa ke atas benda yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk saya dan tuan-tuan, kita tak berkuasa, kita tak mampu untuk mengawal apa yang Allah Subhanahu wa taala letak paling dekat dalam diri kita, hati kita, jantung kita, buah pinggang kita. Kalau boleh kita semua, kalau kita boleh kawal jantung kita semua, kita kata, wahai jantung, jangan tersumbat. Asyik-asyik tersumbat. Kalaulah kita berkuasa kepada darah kita, kita sendiri kata, wahai darah, jangan tinggi, selalu rendah. Kita tak boleh. Kalau kita mampu berkuasa ke atas gula dalam badan kita, kita nescaya tutup kilang gula, buka kilang garam. Kita tak mampu untuk nak kuasai apa pun benda ini. Tetapi tuan-tuan, kita berhajat
Kita berhajat kepada air. Kita berhajat kepada apa yang Allah SWT bagi. Oleh itu tuan-tuan yang mulia, kita pergi kepada makhluk, kita tak akan dapat apa-apa. Kita pergi kepada pokok ini tak akan dapat apa-apa. Pokok ini tak kenal kita. Dia hanya kenal siapa? Allah. Pokok ini kenal Allah. Binatang-binatang ini tak kenal kita. Binatang-binatang ini kenal siapa? Allah. Kita kenal Allah. Kita dah tersilap jalan. Kita tahu ambil manfaat daripada barang-barang dunia. Kita hanya nampak daripada tanah apa bakal kita dapat. Kita tak nampak yang bawah. Tanah ini, apa yang keluar daripadanya ialah daripada perintah Allah. Allah yang perintah. Kita semua tertipu. وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ إِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ. Allah Subhanahu wa taala berfirman, selain pada Allah, وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ. Selain pada Allah, tak memiliki sebarang apapun. Qitmir dalam bahasa Arab kata tisu yang di atas kulit, tisu yang di atas biji buah tamar. Biji buah tamar, buah kurma, biji dia tu di atas dia ada satu selaput tisu. Kalau kita keringkan biji buah tamar tu, kita akan nampak tisu tu. Apa kita panggil tisu ke, bahasa apa boleh tengoklah bahasa betulnya. Saya ni bukan cakap betul ingat, tapi mafhum dia betul. Kataan tak betul, mafhum saya betul. Qitmir kata tisu atau kita kata kulit yang berada di atas biji buah tamar. Bila kering, tuan-tuan boleh tengok dia ada satu selaput. Selaput tu bahasa Arab kata qitmir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ. Selain pada Allah, selain pada Allah raja, selain pada Allah menteri-menteri, selain pada Allah pemerintahan, selain pada Allah langit-langit, selain pada Allah bumi-bumi, selain pada Allah rasul-rasul, selain pada Allah nabi-nabi, selain pada Allah pahlawan-pahlawan, selain pada Allah malaikat-malaikat, selain pada Allah makhluk-makhluk, selain pada Allah manusia-manusia, selain pada Allah jin-jin, selain pada Allah iblis, selain pada Allah apa pun bentuk dia, dia tidak memiliki sedikit pun, seperti mana tidak memiliki selapis benda di atas buah tamar sekalipun. Allah. Kita hari ini kita tertipu. Kita rasa bahawa kita pegang pertanian, kita usaha di atas tanah. Tanah ni bakal bagi manfaat kepada kita. Bakal bina kehidupan kita. Ada manusia yang faham bahawa yang bakal bina kehidupan kita adalah kita usaha ke atas benda. Ada yang kata benda, ada yang kata benda ni. Kita semua lupa benda ni tak mampu bagi apa-apa. Pertanian kita, perniagaan kita, apapun benda selain ghairullah, apapun benda selain ghairullah tak mampu buat apa-apa. وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بِشَيْءٍ إِلَّا كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ. Yang cari selain pada Allah, yang jadikan selain pada Allah matlamat hidup dia, ibarat seperti mana pergi dekat air dan dia kata dekat air, wahai air, masuklah ke dalam mulutku. Mampu? Tak boleh. Air tu tak akan boleh terbang masuk dalam mulut dia. Selain pada Allah, itulah ibaratnya tak mampu melakukan apa-apa pun. Yang melakukan sesuatu ialah siapa? Allah. Allah buktikan dalam Quran, tunjuk dalam Quran. Mana-mana mereka yang menganggap bahawa makhluk boleh buat sesuatu. Ada yang menganggap pertanian mereka, ada yang menganggap perniagaan mereka boleh bina hidup mereka, boleh bawa sejahtera. Dengan perniagaan, dengan tijarah mereka, dunia ni boleh jadi indah.
Mereka sangka dengan perniagaan tu boleh ubah langit ke? Perniagaan tu boleh ubah malam tu bersiang ke? Tak mampu. Selain pada Allah tak mampu. Qul la ra'aytum in ja'ala Allahu 'alaykumul laila sarmadan ila yaumil qiyamati man ilahun ghairullah yatikum bidiya'in afala tasma'un. Itu kekuatan Allah. Dia bawa malam. Siapa selain pada Allah? Mana kuasa, mana teknologi, mana button, mana switch yang kita boleh tekan untuk bawa siang untuk kita, tuan-tuan? Tidak ada button, tidak ada teknologi yang boleh ubah pentadbiran alam ini. Pentadbiran alam ini di bawah kawalan siapa? Allah. Allah pengawal dia, Allah penguasa dia. Kita semua lupa, seluruh manusia telah lupa bahawa Allah matlamat hidup. Pegang Allah, dapat segala-galanya. Dia pemilik langit, dia pemilik bumi, dia pemilik air, dia pemilik angin, dia pemilik matahari, dia pemilik siang, dia pemilik bintang-bintang, dia pemilik laut. Apa yang ada dalam laut, apa yang di bawah laut, apa yang di langit, apa yang di dalam langit. Pemilik segala semua benda ini adalah siapa? Allah. Allah pemiliknya. So, kita semua lupa. Kita nampak kuasa pada bumi, kita nampak kuasa pada teknologi, kita nampak kuasa pada perubatan, kita nampak kuasa pada IT, kita nampak kuasa pada benda, kita nampak kuasa pada makhluk-makhluk, kita nampak kuasa pada harta, kita nampak kuasa pada wang dan harta, kita nampak kuasa pada pemerintahan, kita nampak kuasa orang yang pegang pemerintahan, kita nampak kuasa pada satu negara, kita nampak kuasa pada orang yang berada di negara tersebut, kita nampak kuasa pada senjata, kita nampak kuasa orang yang pegang senjata. Kita tak nampak yang menguasai segala apa yang ada ini adalah siapa? Allah. Kita tak nampak Allah. Kita semua buta. Hadirin yang mulia Allah Subhanahu wa taala, inilah dakwah nabi-nabi. Datang jumpa manusia, terang pada manusia. Jangan percaya apa yang zahir. Zahir per tumhara yaqin na ho, khabar per tumhara yaqin ho. Jangan yakin kau pada nazar, jangan yakin kau pada mata kau. Bahkan perlu kau letak yakin pada khabar, pada apa yang diberitahu oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ini dakwah nabi-nabi. Datang cuba fahamkan manusia. Wa ila madyana akhahum syu'aiban قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وإلى ثمود أخاهم وإلى مدين أخاهم شعيبا وإلى ثمود أخاهم صالحا وإلى ثمود أخاهم صالحا لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. Ini dakwah para nabi. Daripada nazar kepada khabar, nazar kata apa yang mata lihat. Dakwah para nabi daripada nazar kepada khabar. Jangan yakin kepada mata, jangan yakin apa yang kamu lihat dengan mata. Kamu perlu yakin apa yang aku sampaikan. Apa yang aku sampaikan? Qala ya qaumi i'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Selain pada Allah tidak ada kuasa. Yang berkuasa hanyalah Allah. Dakwah para nabi. Daripada nazar kepada khabar, beritahu kepada semua kaumnya bahawa makhluk yang kamu pegang ini, makhluk yang kamu kuasai ini, bidang yang kamu kuasai ini, bidang yang kamu mahir ini, bidang yang kamu agung-agungkan ini, bidang ini tak mampu mencerahkan masa depan kamu. Yang mampu mencerahkan masa depan kamu ialah siapa? Allah. Bukan hanya di akhirat, di dunia lagi. Kerana kamu tak perintah Allah. Yursilis samaa alaikum midraran wa yazidukum yursilis samaa alaikum midraran فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا
ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. Dakwah pertama Nabi Nuh AS, Allah rakam dalam Al-Quran untuk ajar kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa dakwah Nabi Allah Nuh? Wahai seluruh manusia, pegang Allah, carilah Allah, fafirru ila Allah, inni lakum minhu nadhirun mubin. Wahai seluruh manusia, berlarilah kamu pada Allah, pegang Allah, pemilik kepada langit dan bumi, pemilik kepada sungai-sungai, pemilik kepada segala hajat-hajat kamu. Kamu hajatkan anak, kamu hajatkan sungai-sungai, kamu hajatkan malam, kamu hajatkan siang, kamu hajatkan buah-buahan, kamu hajat binatang-binatang ternakan kamu gemuk. Siapa yang kamu nak, kepada siapa kamu nak ambil semua benda ini? Daripada mana kamu boleh dapat benda ini? Dakwah Nabi Nuh, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midraran wa yumdidukum bi amwalin. Wahai kaumku, istighfarlah pada Allah, bertobatlah pada Allah, rujuklah kamu pada Allah. Dia Maha Pengasih. Innahu kana ghaffaran. Dia Maha Pengasih. Bila kamu rujuk pada Allah, kamu akan nampak bahawa dunia kamu akan hancur. Tidak, kerana tanah milik dia, sungai milik dia, langit milik dia. Segala sesuatu yang kamu nampak atau kamu tak nampak, pemiliknya ialah siapa? Allah. Yursilis samaa 'alaikum midraran. Dia akan turunkan hujan untuk kamu. Kamu berhajat kepada hujan untuk tanaman-tanaman kamu. Kamu tak mampu cari teknologi untuk turunkan hujan. Yang mencipta hujan adalah siapa? Allah. Wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum anharan wa yaj'al lakum anhara. Dia Allah. Dia mampu turunkan hujan. Tapi ada kala dia turunkan hujan banjir untuk kamu. Apa mampu kamu buat? Kamu kata, ya Allah, hujan stop. Tapi tidak, kamu taat pada perintah Allah. Dia turunkan hujan. Daripada hujan tersebut dia tidak akan jadikan bencana ataupun azab untuk kamu. Daripada hujan tersebut dia akan jadikan sungai-sungai yang mengalir untuk tanaman-tanaman kamu. Siapa yang buat? Allah. Bila Allah akan buat, bila kita pegang Allah. Ini dakwah Nabi. Nabi cuba terangkan, cuba celikkan mata kaum dia pada zaman beliau. Yang mulia Allah Subhanahu wa taala, Nabi-Nabi cuba celikkan kaumnya pada zaman beliau. Nabi Allah Nuh, Nabi Allah Saleh, Nabi Allah Lut, cuba celikkan, cuba bangkitkan mereka daripada yakin yang salah, daripada mendewakan, daripada mempertuhankan selain pada Allah, kepada mempertuhankan Allah yang Esa. Pegang Allah, dapat segala-galanya. Ini dakwah para Nabi dan Rasul. Tuan-tuan mulia Allah Subhanahu wa taala, hari ini manusia hanya kenal zahir. Mereka tak kenal apa yang sepatutnya. Mereka tak kenal apa yang hakikatnya. Dengan mereka pegang perkara tersebut, mereka akan berjaya. Itulah agama Allah Subhanahu wa taala. Allah akan buat, Allah akan turunkan hujan, Allah akan tumbuh-tumbuhkan, Allah akan keluarkan tumbuh-tumbuhan mengikut seperti mana hajat dan keperluan manusia. Bila kuasa Allah. Ada Muhammad selalu kata, Allah ke qudrat, Allah ke wa'adu mih, Allah ke wa'adi, Allah ke din mih. Tuan-tuan mulia, kita nak ambil manfaat daripada zat Allah ni, pemilik langit, pemilik bumi. Kita nak Allah SWT perintah langit Allah turunkan hujan seperti mengikut keperluan kita. Kita nak Allah SWT perintah bumi keluarkan hasil-hasil mengikut keperluan kita. Kita nak Allah SWT bawa angin yang tidak mudarat kepada kita. Kita nak Allah SWT bawa siang dan malam
yang memberi kerahatan kepada saya dan tuan-tuan. Kita nak hidup kita senang lenang. Kita nak makhluk-makhluk yang selain pada manusia. Makhluk-makhluk, binatang-binatang buas. Semua binatang-binatang ni tak bawa mudarat kepada saya dan tuan-tuan. Tuan-tuan mula, semua makhluk-makhluk ni hanya akan patuh pada perintah Allah. Dan saya dan tuan-tuan mampu mengambil manfaat daripada zat Allah Subhanahu Wa Taala melalui agama Allah Subhanahu Wa Taala. Melalui apa tuan-tuan mula? Agama Allah. Perkara ni tuan-tuan kena faham. Apa yang saya cakap ni tuan-tuan kena faham. Saya dan tuan-tuan kita nak ambil manfaat daripada zat Allah. Ingin mengambil manfaat daripada kudrat Allah. Allah yang menguasai bumi. Allah yang menguasai langit. Langit di bawah kuasa Allah. Bumi di bawah kuasa Allah. Hasil-hasil bumi di bawah kuasa Allah. Laut di bawah kuasa Allah. Apa yang dalam laut di bawah kuasa Allah. Hutan-hutan di bawah kuasa Allah. Apa yang dalam hutan di bawah kuasa Allah. Semua ni di bawah kuasa Allah. Bagaimana saya dan tuan-tuan dapat ambil manfaat daripada kuasa Allah ni? Apa jalan dia? Apa cara dia Allah bagi kita? Apa cara dia? Apa jalan dia? Apa uslub dia? Di mana tariq dia? Di mana jalan dia? Jalan dia adalah agama Allah Subhanahu Wa Taala. Jalan apa tuan-tuan? Agama Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Man 'amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Orang beramal saleh, beramalkan agama, Allah Subhanahu Wa Taala akan atur. Allah Subhanahu Wa Taala akan atur kehidupan yang senang lenang untuk dia. Allah akan atur kehidupan untuk dia. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ard. Kalau penduduk kampung mereka beriman dan bertakwa pada Allah, Allah Subhanahu Wa Taala akan turunkan, Allah akan buka keberkatan langit dan bumi. Seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sesat di dalam hutan. Amir At-Tufail, lebih kurang nama dia. Sesat di dalam hutan. Beliau pergi untuk satu keperluan beliau. Balik-balik tengok semua ahli jemaah, semua rakan-rakannya semua dah pergi. Susah hati. Mana nak pergi? Mana nak pergi ni? Dalam hutan. Tiba-tiba muncul seekor singa. Seekor singa. Allah dah berfirman, "Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda." Bila seorang manusia cinta pada Allah, cinta pada Allah tu apa? Hanya dengan dia kata aku cinta Allah tu tak? Tidak. Cinta pada Allah berarti dia amalkan seluruh perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ikut cara baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini mana cinta Allah? Cinta Allah bukan hanya sebut. Cinta Allah bukan hanya tulis. Dia tulis nama dia. Kau nama apa? Nama aku cinta Allah. Tak dapat cinta. Cinta Allah makna amalkan agama. Oleh kerana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang cinta pada Allah ini amalkan seluruh agama, Allah akan panggil Jibril. Wahai Jibril, ketahuilah bahawa si fulan di bumi aku kasih pada dia. Wahai Jibril, kau kasihlah pada dia juga kerana aku kasih pada dia. Jibril alaihi salam, dia memang dengar cakap Allah aja. Dia pernah dengar cakap orang lain. Dia tak kenal saya. Dia tak kenal kita semua. Bila Allah berfirman bahawa aku kasih pada dia, kau kasihlah pada dia, Jibril AS akan elan kepada seluruh penduduk langit. Wahai seluruh penduduk langit, wahai seluruh malaikat-malaikat, Allah kasih kepada si fulan, maka kamu kasihlah juga kepada dia. Seluruh penduduk langit akan kasih pada dia. Karena itu Nabi SAW bersabda, orang yang beriman, hati dia ada cinta Allah. Apabila dia mati, ruh dia akan disambut oleh 600 orang malaikat yang datang daripada langit. Dibawa ruh dia dalam karung kasturi. Bila dia sampai ke langit pertama, nak diketuk ke langit yang pertama, maka malaikat kata, kami telah pun buka pintu untuknya. Marhaban, marhaban, marhaban. Sila datang. Kami telah buka pintu untuk dia. Kerana apa? Semua malaikat semua cinta pada dia. Bila seluruh malaikat semua cinta pada dia, Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah akan turunkan cinta padanya kepada seluruh penduduk langit dan bumi. Seluruh penduduk langit dan bumi, seluruh binatang buas sekalipun akan cinta kepadanya kerana dia ni cinta kepada pencipta mereka, iaitu Allah. Sahabat tu sesat.
singa datang. Kita pun tahu kalau singa datang apa keadaan kita. Nak cakap pun tergagap-gagap. Singa mai. Bukan manusia biasa. Singa, sahabat tu. Ana sahabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang penuh bangga. Aku adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nama aku adalah Safinah. Nama aku adalah Safinah. Aku sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tolong bawa aku kepada semua ahli tentera aku. Singa tu senyap. Ini bukan orang biasa. Ini adalah orang yang cinta kepada penciptanya. Siapa? Allah. Ini bukan ahli sarkas. Singa tak pernah kenal ahli sarkas. Dia tibai ahli sarkas. Apa banyak kes ahli sarkas dipaham oleh rimau? Ini adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa mereka? Orang yang taat 100% pada Allah. Orang yang cinta pada Allah dan Rasul. Allah cinta kepada mereka semua. Seekor binatang jadi asbab untuk bawa seorang sahabat itu kepada ahli tenteranya. Kenapa tuan-tuan mulia? Untuk nak ambil, untuk nak jinakkan binatang ini. Kita tak ada kuasa dunia untuk jinakkannya, untuk fahamkan dia. Yang boleh perintahnya adalah siapa? Allah. Allah. Kau pegang Allah. Wajadtani wajadta kulla syai'in. Faqadtani fataq kullu syai'in. Kau dapat aku segala apa, semua kau dapat. Kau tak dapat aku segala apa pun kau tak dapat. Bersama dengan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu bersama dengan tenteranya bawa satu jemaah. Jemaah tersebut lalu di atas laut. Yang mana kuda mereka telah jalan, cerita yang panjang kita nak ambil itu. Bila Abu Hurairah radhiyallahu anhu bersama dengan tenteranya telah melepasi laut, satu bekas mangkuk Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu telah hilang. Terjatuh di laut. Ramai sahabat radhiyallahu anhu kata, wahai Abu, cerita ni hati sabah dah. Cerita yang tadi pun ada hati sabah. Saya Muhammad kata, kita selalu kena mentalah hati sabah. Muhammad rahmatullahi alaih kata baru ni di istimewa kita dengar, 1 tahun paling kurang 6 kali kita kena khatam hati sabah. Baca hati sabah. Bagaimana janji Allah, bagaimana pertolongan Allah. Hanya apa yang kita nampak, buka bisnes kita akan nampak manfaat, kita akan nampak benda, kita nampak binanya kehidupan dengan barang dunia. Hari ni kalau datang orang kepada kita, tuan, tak duit 10,000. Bulan depan tuan dapat sebulan 2,000. Allahu Akbar. Malam tidur tak lena. Terus telefon Ustaz Sibtalin, Ustaz, saya dah istikharah, boleh? Hari ni betapa mudahnya untuk bawa kita kepada dunia, tapi susah untuk bawa kita kepada amalan akhir. Susah. Dan mahal, dalam suasana kita tak ada benar. Kerana kita kena cakap, kita kena dengar lagi dan lagi. Sehingga kita nampak dalam agama apa yang Allah bakal bagi, apa yang bakal Allah bagi, sehingga kita lupa dunia kita. Kita akan lupa bahawa dunia ni boleh buat sesuatu pada kita. Dan so berhentilah suara-suara. Tuan mulia Allah Subhanahu wa taala, rakan-rakan sahabat Sayyidina Abu Hurairah kata, bekas kamu mungkin datang daripada sumber yang haram, kerana tu bekas tu telah jatuh dalam laut. Sayyidina Abu Hurairah kata, tak mungkin. Bekas tu saya dapat daripada sumber yang halal. Angkat tangan doa, wahai Allah, kembalikan balik bekas aku yang jatuh dalam laut. Allahu Akbar. Tuan-tuan mulia, macam saya beritahu tadi, laut tak pernah faham cakap siapa. Kapal yang besar-besar tenggelam. Macam-macam teknologi ada, boleh bagi tahu taufan nak main. Taufan 2 hari lagi. Dalam komputer beritahu 2 hari lagi ada taufan. Orang semua buat persiapan, tengok tak main. Lepas tu bila kata tak main, tiba-tiba dia main. Manusia boleh buat apa? Manusia tak mampu. Manusia hanya boleh meramal, tak boleh menentukan. Manusia hanya boleh bagi tahu datangnya sesuatu, tak boleh untuk cegah. Kita tak boleh cegah datangnya taufan. Ada siapa? Ada kuasa, ada dunia, ada mana-mana raja, ada mana-mana presiden, ada mana-mana menteri. Sumber asli ke menteri, sumber tak asli ke, mana siapa dia? Dia mampu cegah? Tak mampu. Dia hanya mampu siapa? Allah. Iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu. Iyamsaskallahu bidurrin
فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخيرا فلا راد لفضله. Allah buat keputusan untuk bawa mudarat kepada kamu. Tidak ada mana-mana kuasa untuk mampu mencegah kemudaratan tersebut. Kalau Allah buat keputusan untuk bawa kebaikan kepada kamu, tidak ada mana-mana dunia kuasa dalam dunia ini yang mampu untuk menahan kebaikan tersebut. Kebaikan dan kemudaratan dalam genggaman siapa? Allah. Allah yang penguasanya. Sayyidina Abu Hurairah angkat tangan. Ya Allah, bekas yang ada pada aku daripada semua yang halal. Sahabat-sahabatku kata bahawa datang pada semua yang haram. Kau tunjukkanlah kudrat kau kepada aku, wahai Allah. Satu sahabat kata, laut bawa terbang bekas tu dan jatuh kepada depan Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Tuan-tuan mulia Allah Subhanahu wa taala, sahabat kuasai dunia bukan kerana mereka mahir, kerana mereka telah usaha atas dunia. Mereka telah kuasai dunia kerana mereka telah dapat siapa? Allah. Allah mereka dapat. Mereka ada Allah bersama mereka. Senjata-senjata yang besar, askar-askar yang banyak, semua hancur, lebur. Kepandaian ketenteraan yang ada pada Rum, kepandaian ketenteraan yang ada pada Faris, super power dunia, ketenteraan, kemahiran ketenteraan, senjata yang ada pada Cina, hancur lebur depan para sahabat. Kerana bersama sahabat siapa? Allah. Sahabat bawa Allah dalam kehidupan mereka. Raja Rum, itu sahabat, Raja Rum hantar surat kepada Raja Cina, tolong hantar bantuan kepada kami. Ada manusia-manusia daripada Arab datang, kami pun kalah, tolong hantar bantuan kepada kami. Allahu Akbar. Raja Cina sebelum dia hantar bantuan, dia tulis surat dulu. Dia kata, bagi tahu kepada aku sifat-sifat mereka yang datang telah menghancurkan kamu itu. Kamu ni kuat, kamu ada segala senjata, mahir dalam peperangan, pahlawan-pahlawan, body berketui-ketui. Kenapa hampa kalah? Kenapa kamu kalah? Kamu mahir, kamu megah dengan kekuatan kamu. Kamu teratur dalam peperangan. Kenapa kamu kalah? Raja Cina tanya, kenapa? Apa sifat mereka? Allahu Akbar. Itu sahabat dah. Raja Rum tulis, mereka ini di waktu malam mereka bangun menangis depan Allah. Malam mereka menangis depan Allah. Siang mereka berbaik-baik dengan manusia. Mereka tak berjudi, mereka tak menzalimi. Ini siang mereka. Mereka tunaikan segala hak-hak manusia ke atas mereka, dan tunaikan hak-hak Tuhan mereka yang ditanggungjawabkan ke atas mereka. Mereka tak zalim, mereka tak mencuri, mereka tak berbohong, mereka tak berdusta, mereka tak mengumpat, mereka tak minum arak. Dan bagi mereka mengorbankan nyawa mereka lebih enak dan lebih seronok daripada kami yang minum arak ini. Sifat-sifat ini diterang, dihantar kepada Raja Cina. Itu Sabah dah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Muhammad Jamil Sa'ad bila bayang kisah ini, dia kata, tengok keyakinan seorang orang raja, keyakinan raja seorang kafir. Apa dia kata? Yang kita semua orang Islam hari ini yakin macam tu pun kita tak nak. Raja kata, kalaulah orang yang kamu beritahu sifat-sifat ini betul-betul sifat ini ada pada mereka, saya syorkan kepada kamu, kamu jangan cari pasal dengan mereka. Jangan kamu berdepan dengan mereka. Kerana kalau di depan mereka diletak gunung sekalipun, gunung pun akan hancur. Aku mampu hantar bantuan, yang mana askar aku yang pertama berdiri di negara kamu, dan askar yang terakhir berdiri di negara aku. Punya ramai sekali. Semua ni akan hancur dan akan lebur depan mereka. Ini keyakinan seorang raja kafir. Raja kafir punya keyakinan. Dia pun nampak orang Islam bangun amalkan agama. Orang Islam bangun jadikan Allah matlub dia, maksud dia, mahbub dia. Allah matlamat dia. Dia berniaga tapi matlub dia adalah Allah. Matlub kata benda yang dia ingini, maksud dia.
Dia berniaga, dia bekerja, tapi ini semua bukan matlamat dia. Matlamat dia untuk dapat siapa? Allah. Matlamat dia untuk dapat Allah. Bantuan Allah akan terus bersama dengan dia. Tuan-tuan mulia Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mana berpaling daripada agama, berpaling daripada agama, dia mungkin ada penegaan yang besar. Berpaling pada agama, mungkin dia pegang kepimpinan. Dia paling daripada agama, walaupun dia kaya raya. Ingat, kebahagiaan hak milik siapa? Allah. Mata ni hak milik siapa? Allah. Rasa lapar ni hak milik siapa? Allah. Mengantuk hak milik siapa? Allah. Jangan rasa duit yang banyak boleh beli kelaparan. Jangan rasa duit yang banyak boleh bawa kesenangan. Jangan rasa dia pegang segala pangkat, dia boleh ubah hidup orang. Hidup dia boleh tak boleh ubah. Kenapa? Hidup dia dalam genggaman siapa? Allah. Tengok dalam Quran Qarun, tengok dalam Quran Haman, tengok dalam Quran Namrud, tengok dalam Quran Firaun. Mereka yang jauh lebih kaya daripada dia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma balaghu mi'shar ma atainahum fakallabu rusuli fakaifa kana nakir." Allah terang kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai umat Muhammad, apa yang kamu ada itu hanya 1/10 daripada apa yang telah kami berikan kepada kaum-kaum yang terdahulu. Harta yang kamu dapat, teknologi yang kamu ada, kepandaian kepada harta, kepandaian kepada pertanian, kepandaian kepada perubatan yang kamu nampak hari ini. Tekan button semua nampak, tekan tu semua nampak, masuk dalam lubang tu keluar semua nampak. Apa yang ada sekarang ni, ingat, dia hanya 1/10 daripada apa yang Allah telah berikan kepada kaum-kaum yang terdahulu. Berapa saya kata tuan-tuan? 1/10. Berapa? 1/10. Apa yang kita dapat ini 1/10. 9 lagi Allah telah beri kepada kaum-kaum yang terdahulu. Apa kita nak megah dengan teknologi kita? Apa kita nak megah dengan sains kita? Semua benda ni tak boleh buat apa. Yang buat sesuatu siapa? Allah. Allah yang buat sesuatu. Allah buat melalui agama Allah. Tetapi siapa yang paling pada agama, ada segala-galanya. Wa man a'rada 'an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasharatani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika ataska ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Ini satu elan Allah. Allah dah bagi tahu kepada seluruh manusia yang datang, yang telah datang, yang akan datang, yang sedang ada, yang ada atas, yang apa benda pun hak milik dia. Benda yang dia milik itu adalah benda harta. Benda yang dia milik itu adalah jawatan. Benda yang dia milik itu adalah pangkat. Segala apa ada pada diri dia. Wa man a'rada 'an dhikri, siapa yang berpaling daripada agama Allah, berpaling daripada agama Allah, apa yang bakal dia dapat dekat dunia ni lagi? Fa inna lahu ma'ishatan danka, kehidupan dia akan sempit. Walaupun dia duduk dalam rumah yang besar, dia duduk rumah yang besar tapi dia sempit. Dia duduk dalam kenaan yang besar, dia rasa sempit. Hidup dia Allah akan sempit. Hati dia Allah akan sempitkan. Fikiran dia Allah akan takutkan. Fikiran dia senantiasa dihantui rasa kemiskinan, takut miskin. Allah yang bagi tahu. Lepas tu hari kiamat nanti apa akan berlaku? Allah SWT akan kata, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Hari kiamat nanti dia bangun dalam keadaan buta. Sebab apa dia buta pada hari kiamat? Sebab di dunia dia telah tinggalkan agama. Orang yang tinggalkan agama seperti mana orang? Orang buta. Siapa yang tinggalkan agama seperti mana orang apa? Orang buta. Allah SWT berfirman. Allah SWT berfirman, man kana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Sesiapa yang buta di dunia, apa maksud buta dunia? Tinggalkan agama, dia orang buta. Orang buta kita letak dalam rumah yang mewah, apa dia rasa? Dia rasa gelap. Kita buka spotlight tala dekat mata dia, apa dia rasa?
Dia rasa cahaya ke dia rasa gelap? Bagi tahu. Dia rasa gelap. Bagi dia sama, cahaya semua gelap. Allah SWT kata, "Wa man kana fi hadhihi a'ma, fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila." Yang palingkan diri daripada agama, dia hidup dalam keadaan buta. Sedih tengok orang buta jatuh sini sana. Kadang-kadang kereta hon, lari sana lari sini, orang tidak ada agama. Walaupun di rumah yang besar, walaupun dalam kenal yang besar, yang pegang jawatan apapun, oleh kerana telah tinggalkan agama, dia hidup dalam keadaan buta. Itu di dunia ada merana, di dunia ada sedih. Kita nampak apa yang kita nampak ada pada mereka ini, yang tinggalkan agama walaupun mewah. Kita nampak kulit, isinya kita tak nampak. Tuan-tuan mulia Allah, tuan-tuan mulia Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang kita nampak pada orang palingkan diri daripada agama, itu kulit kita yang tertipu dengan kulit. Dalam dia busuk bulat, luar dia ada bubuh cantik, luar dia ada bubuh warna, luar dia ada bubuh gincu, luar dia ada bubuh minyak wangi spray, sumsap. Kalau kita belah buah tu keluar ulat, busuk berangak. Macam telur busuk, telur keburuk. Kita bubuh cat, buah warna kuning, atau buah warna biru. Nampak cantik. Ini telur duk pergi makan kenduri dapat telur hitam, kali ini dapat telur biru, telur kuning ke. Lepas tu buah spray, sup. Memang bau wangi. Tapi siapa tahu kalau pecah telur tu, lari satu kampung. Sebab apa? Pasal apa? Pasal dalam dia busuk. Hari ini kita semua tertipu. Orang yang amalkan agama, kita tertipu zahir dunia yang ada pada orang kafir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, dunia ni punya tidak ada harga di sisi Allah. Saya selalu percaya ni. Dunia ni oleh kerana langsung tidak ada harga di sisi Allah. Yang manusia hari ini berebut-rebut, sanggup bunuh antara satu sama lain, sanggup menipu. Allahu Akbar. Sanggup menipu, sanggup berbohong, rosakkan akhirat semata-mata untuk dunia yang tidak ada harga langsung di sisi Allah. Walaula an yakuna an-nasu ummatan wahidatan laja'alna liman yakfuru birrahmani libuyutihim suqufan min fiddatin wa ma'arij 'alayha yadhharun ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها متكئون. Ini Allah SWT berfirman, kalaulah tidak dikhawatiri, orang Islam bakal terkesan dengan apa yang Allah telah berikan kepada orang kafir pada dunia. Kalaulah khawatir ini tak timbul, nescaya Allah akan bagi begitu banyak kepada orang kafir dunia, begitu banyak sekali dunia, begitu banyak sekali emas dan perak, sehingga tangga-tangga rumah mereka dibuat daripada emas dan perak. Punya banyak, nak simpan dah tak cukup. Simpan nak bawa pergi bank kata dah penuh. Pergi bank ni, bank kata is full. Pergi bank ni is full. Dah saya kata penuh. Oleh kerana terlalu banyak, dia buat emas dan perak ni dari rumah dia, tangga, nak pijak tangga tu dibuat daripada apa? Emas. Allah yang kata. Tapi khawatir orang Islam ni terkesan dengan dunia yang ada pada orang kafir. Allah tak buat sebegitu. Tuan-tuan mulia, yang paling pada agama, inilah hasyar hidup dia di dunia dan di akhirat. Allah tidak akan bantu dia. Allah Subhanahu Wa Taala akan letak dalam kesengsaraan. Allah Subhanahu Wa Taala akan letak dia dalam musyaqqah. Dia hidup seperti mana tidak ada arah. Tuan-tuan tengok orang yang mana memandu, walaupun dia mandu kereta yang mewah, tapi kalau dia hilang jalan, apa perasaan dia? Dia rasa tak seronok kerana dia hilang jalan. Walaupun dia berada dalam kendaraan yang mewah, dia tension. Orang kata tension. Saya tension. Hang nak tension apa? Kereta driver bawa. Kerana hilang arah, dia jadi tension. Itu baru hilang arah dunia, dia telah jadi tension. Apa keadaan orang telah hilang arah akhirat? Lagi dia tension.
Kenapa umat menderita? Ini kerana semua orang telah hilang arah yang betul. Arah yang betul ialah arah kepada siapa? Allah. Arah yang betul kepada Allah. Tuan-tuan mulia Allah Subhanahu Wa Taala, untuk saya dan tuan-tuan amalkan agama. Begitu banyak manfaat kita telah dengar. Semua segala benda hak milik Allah. Perkara yang pertama, kalau kita nak ambil manfaat daripada zat Allah melalui agama, perkara yang pertama perlu saya dan tuan-tuan usaha ialah bina yakin kita. Apa tuan-tuan mulia? Kita kena bina yakin. Wujudnya yakin baru dia akan nampak Allah. Binanya yakin barulah dia akan nampak dalam amal. Terbinanya yakin barulah dia nampak bantuan Allah. Terbinanya yakin baru dia nampak dalam solah. Terbinanya yakin barulah dia rasa takut untuk langgar perintah Allah. Terbinanya yakin baru dia akan bangun malam menangis depan Allah. Terbinanya yakin dia buat perniagaan tapi dia nampak siapa? Allah. Dia bina hati dia ada yakin. Dalam hati dia ada Allah, dia menega. Hati dia ada Allah, dia berseorangan. Hati dia ada Allah, dia dalam kapal. Hati dia ada Allah dalam kapal terbang. Dia akan nampak siapa? Allah. Allah dia akan nampak. Manusia tak ada sekeliling dia. Otak ada depan dia. Semua segala ada. Dalam hati dia ada Allah. Dalam hati dia ada yakin. Maka tuan-tuan mulia Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan dapat tanpa perintah Allah. Dia akan ambil manfaat daripada zat Allah. Dia akan solah, dia akan semayang, dia akan zikir, dia akan selawat, dia akan bangun malam menangis depan Allah. Dia akan ambil manfaat daripada zat Allah kerana hati dia yakin pada zat. Yakin pada siapa? Zat Allah. Kalau itu tuan-tuan, perkara yang pertama untuk kita amalkan agama. Orang dengar semua manfaat. Orang dengar semua kelebihan agama. Orang dengar ancaman tinggalkan agama. Macam mana nak datang? Nak bawa diri kita ke atas perkara ini. Dia tidak hanya berhajat kepada kekuatan jasmani, bahkan lebih penting adalah berhajat kepada kekuatan rohani. Kekuatan apa tuan-tuan? Rohani. Karena itu Nabi SAW, perkara yang pertama Nabi usaha untuk bawa sahabat ke atas agama. Perkara yang pertama sekali yang Nabi SAW telah usaha ke atas para sahabat ialah bina yakin para sahabat. Ubah yakin para sahabat melalui kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Daripada kalimah La ilaha illallah ni bukan hanya di lidah. Kalimah ini telah masuk dalam hati para sahabat. Kalimah ini sempurna dalam hati para sahabat. Yakin mereka yang sempurna 100% kepada zat Allah. Sehingga keyakinan mereka, iman mereka telah dijadikan contoh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga iman mereka telah dijanjikan. Orang yang mana iman mereka seperti para sahabat, Allah Subhanahu Wa Taala akan redha dengan mereka. Allah Subhanahu Wa Taala akan kurniakan segala apa yang Allah telah kurniakan kepada sahabat, kepada orang yang telah ikut para sahabat, di segi keimanan, di segi usaha dakwah, di segi apa-apa, dengan firman-Nya. Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar. Allahu Akbar. Tengok, dengar ayat ni tuan-tuan, dengar ayat ni. Tuan-tuan mulia Allah Subhanahu Wa Taala, perhati dan dengar ayat ni. Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar. Yang pertama janji Allah. Ayat ni Allah mulakan dengan muhajirin wal ansar. Tapi oleh kerana janji Allah, seperti yang saya beritahu tadi, Allah nak semua iman kita seperti iman para sahabat. Keyakinan yang sempurna hingga boleh bawa manusia tanpa perintah Allah. Dan apa jua keadaan? Apa jua keadaan? Keadaan miskin paling miskin, keadaan kaya paling kaya, keadaan pegang jawatan yang paling tinggi, dalam keadaan tidak pegang apa jua jawatan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sayyidina Khalid bin Walid radhiyallahu ta'ala anhu, Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah jadikan beliau bertisu. Tuan-tuan mulia Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bila adanya iman, adanya yakin, yakin ini akan berfungsi, yakin ini akan menyebabkan seseorang manusia hanya akan lihat pada apa perintah Allah.
apa sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dia sedang berada dalam jawatan paling tinggi, walaupun dia sedang berada dalam keadaan yang paling kaya, walaupun dia sedang berada dalam keadaan yang paling zahirnya nampak terhina, tapi dia oleh kerana yakin dia terbina pada zat Allah. Tuan-tuan mulai hari ini kita hanya nilai yakin pada solah saja. Kita nampak rakan ni, sahabat kita ni, sebelum dia terlibat dalam usaha agama, mungkin dia tak begitu ambil berat sembahyang berjemaah. Tapi bila alhamdulillah dapat berusaha agama, alhamdulillah dah dapat datang sembahyang, dah dapat datang berjemaah, kita lah iman dia macam sahabat, iman dia iman Abu Bakar. Tuan-tuan mulia, saya dengar daripada ustaz saya Muhammad Abdul Rahman, dia kata iman yang paling rendah adalah bawa manusia kepada solah. Iman yang paling rendah. Iman yang diperlukan lagi apabila seorang tu bermuamalat. Iman yang lebih tinggi lagi ialah bermuasyarat. Bermuasyarat ni apa? Kita buat baik, kita tak harapkan langsung balasan pada dia. Tak harapkan langsung. Buat baik, kita senyap. Satu, buat baik, tulis dekat batu. Dia buat baik, kita nak supaya dia puji kita. Langsung tak ada. Ini muasyarat. Iman yang paling iman tinggi muasyarat. Yang buat jahat dekat kamu, balas baik dekat dia. Allahu Akbar. Ini iman yang besar. Orang buat jahat, ahsin ila man asaa ilaik. Yang buat jahat pada kamu, kamu buat baik pada dia. Wa'fu an man zalamak. Yang buat zalim pada kamu tanpa dia mohon maaf, kita maafkan dia terus. Ini akhlak yang paling tinggi, ini muasyarat. Satu, kita tunggu dia, dia buat salah, dia kena datang menghadap, so dia minta maaf, buat surat menghadap, minta maaf, tidak aku tak maaf sampai lubang cacing. Yang ketiga, muasyarat silman qata', yang putuskan hubungan dengan kamu. Mungkin dia marah kamu, mungkin dia celah kamu, dia tak nak kawan dengan kamu, kamu kawan dengan dia. Allahu Akbar. Ini sifat yang paling tinggi. Dia kata macam-macam kat kita, dia buat macam-macam kat kita, kita tak balas langsung, bahkan kita buat baik dengan dia. Ini sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa a'ti man haramak, yang tak bagi apa pun pada kamu, kamu bagi pada dia. Ini muasyarat. Iman yang perlu, iman yang tinggi tu buat perkara ini. Tidak berapa ramai orang yang sembahyang, tapi muasyarat dia tak bagus. Muasyarat dengan isteri dia tak bagus. Muasyarat dengan anak-anak dia tak bagus. Dengan orang lain berkami baik. Sila tuan. Dengan anak, woi, duduk. Dengan anak cakap, dengan anak marah. Allah. Tidak sekali-kali tuan-tuan. Nabi SAW ajar muasyarat. Untuk muasyarat ini perlu iman. Bagaimana muasyarat Nabi SAW? Orang kafir berpuluh-puluh tahun buat seksa dekat Nabi. Kerana orang kafir ni berapa ratus orang para sahabat telah syahid. Mereka telah jamah jantung Sayyidina Hamzah. Tapi Nabi masuk Mekah begitu tawaduk, sehingga kepala Nabi terkena bonggol unta. Itu tawaduknya Nabi SAW. Ini muasyarat. Paling tinggi iman ialah hukumah, siasah. Orang duduk di bahagian pentadbiran kerajaan, dengan satu sign dia duit boleh keluar ribu-ribu. Dengan satu sign dia boleh masuk dalam poket dia beribu-ribu. Dia diberi amanah oleh Allah untuk pegang kuasa. Tapi kalau iman tidak ada, Allahu Akbar, dengan harta, dengan wanita, dengan pangkat jawatan, iman semua terjual. Tapi tengok sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana mereka telah bina iman. Allahu Akbar. Sayyidina Khalid bin Walid, Allah jadikan beliau orang yang mana asbab untuk negara-negara telah jatuh. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Khalid saifun min suyufillah. Khalid adalah satu pedang daripada pedang-pedang Allah. Kerana tu ulama kata, Sayyidina Khalid banyak kali telah cuba, berapa banyak peperangan beliau telah pergi berseorangan dengan cita-cita untuk mati syahid. Allah tak syahidkan beliau kerana beliau adalah pedang Allah. Pedang Allah tak boleh kalah.
Tapi tengok, waktu zaman Sayyidina Abu Bakar, dia adalah Amirul Juyush, General. Beliau adalah yang semua tentera-tentera Islam di bawah perintah dia. Allah, Sayyidina Abu Bakar, zaman Sayyidina Abu Bakar. Bila Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala meninggal dunia, Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala hantar surat, pergi hantar Sayyidina Bilal. Perintah Sayyidina Bilal, wahai Sayyidina Bilal, kau pergi jumpa Khalid, ambil serban kau, letak kepada leher dia, tarik leher dia, dan bagi tahu Umar telah pecat engkau turun, orang lain pula dilantik untuk jadi amir. Allahu Akbar. Kisah ni itu sahabat, bukan saya reka, saya dengar berkali-kali daripada ustaz saya dekat Rawi. Itu sahabat benar dah. Sayyidina Bilal, dia pun mana berani depan Sayyidina Khalid bin Walid, pergi jumpa Khalid bin Walid, ambil kain letak atas kepala Sayyidina Khalid, ditarik depan semua tentera. Nak kena nampak dah ni. Tapi Sayyidina Khalid bin Walid tahu ini perintah Amirul Mukminin, Khalifatul Muslimin, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Bilal tak mampu bawa, turun Sayyidina Khalid. Apa semangat dia? Adakah beliau akan memberontak tentang orang yang tak menghargai langsung jasa dia? Dia telah perang penat-penat demi untuk wa kalimatullahi al-ulia, untuk kalimah Allah itu tinggi, tidak ada maksud untuk yang lain. Tapi hari ini dia telah dihina depan semua orang dan diturunkan jawatan. Apa perasaan seorang kalau kita di tempat itu? Tapi iman terbina, turun dengan perasaan tawaduk dan taat, bahawa inilah perintah Amirul Mukminin. Iman, yakin pada zat, yakin pada siapa? Allah. Yakin terbina, tak memberontak, turun senyap dan kata, dulu aku berperang, sebelah tangan ada senjata, sebelah tangan ada bendera. Kena bendera di bawah Amirul Juyush, ketua tentera, jeneral, dia akan pegang bendera. Dan oleh kerana bendera telah diberikan kepada orang lain, aku tetap akan berjuang seperti mana dulu. Sebelah tangan sebelah pedang, sebelah tangan lagi sebelah lagi pedang. Kisah yang kedua. Lepas ni kita tashkil. Sayyidina Khalid bin Walid balik rumah. Sayyidina Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, mukanya dengan muka Sayyidina Umar ni hampir sama, mirip dia sama. Satu malam Sayyidina Umar radhiyallahu sedang berjalan di lorong. Seorang sahabat datang depan Sayyidina Khalid bin Walid, depan Sayyidina Umar. Malam gelap, mungkin cahaya tak berterang, kurang jelas. Dia rasa orang yang depan dia tu adalah Khalid bin Walid, padahal dia adalah Umar bin Khattab radhiyallahu, Khalifatul Muslimin, Amirul Mukminin. Dia kata, Khalid, ingat aku Sayyidina Khalid pada Sayyidina Umar. Dia kata, Khalid, ada apa? Sayyidina Umar kata, ada apa? Dia kata, tak patutlah Khalid bin Walid, tak patut Umar lucutkan jawatan kau sebagai Amirul Juyush, sebagai panglima, dan angkat orang lain jadi. Tak patut. Kau telah korban banyak, patut kau yang terus dikekalkan. Kenapa orang lain yang diangkat kau disuruh turun? Memang tak patut. Dia kata ni depan Sayyidina Umar. Dia ingat ke Sayyidina Khalid, tersilap, tak nampak. Tapi ini sebagai satu kisah kepada saya dan tuan-tuan, betapa bagaimana Nabi SAW telah bina iman para sahabat yang hanya yakin pada siapa? Allah. Tak yakin pada pangkat, tak yakin pada benda, yakin hanya pada Allah, hanya pada Allah. Sayyidina Khalid bin Walid, Sayyidina Umar tanya pula, bila dia kata tak patut, dia kata, apa patut kita buat? Ini soalan memang pangkap punya. Ini soalan PAS SPM nya ni. Apa patut kita buat? Apa patut kita buat? Bila Umar telah pecat engkau, angkat orang lain jadi Amirul Juyush, panglima, apa patut kita buat? Saya lupa dah sahabat tu nama apa. Sahabat tu kata, kita kena taat juga. Kita kena apa? Taat juga. Kita kena taat amir kita dalam keadaan kita suka atau kita tak suka. Kerana dia adalah amir kita. Cerita ni habis.
besoknya Sina Umar radhiyallahu anhu panggil Khalid bin Walid dengan panggil seorang sahabat tu. Hampa doang semalam sembang apa? Sina Khalid terkejut. Tak ada sembang apa? Saya ada kat rumah tidur. Sahabat yang seorang kata, sudah bohong Khalid. Semalam aku jumpa engkau, aku jumpa dekat tengah jalan, kita sembang berdua. Kata tak ada, aku tak nak sembang apa pun. Wallahi wa billahi, dengan nama Allah aku tak sembang dengan siapa pun semalam aku tidur. Maka Sina Umar telah beritahu, apa yang telah berlaku sebenarnya kamu telah silap sangka, kamu telah salah orang tersebut bukanlah Khalid, orang tersebut adalah aku. Sina Umar radhiyallahu anhu kata, aku wasiatkan, kalaulah aku mati, sahabat ni yang bakal jadi imam kepada jenazah aku. Tuan-tuan mulia Allah Subhanahu wa taala, iman yang ada pada para sahabat dan iman yang paling sempurna, yang di mana atas keimanan itu Allah janji. Apa janji Allah? Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar. Allah mula-mula Allah sebut sahabat. Was-sabiquna al-awwalun, mereka yang ke depan. Was-sabiquna al-awwalun, mereka yang ke depan dan mereka yang awal. Minal muhajirin wal ansar, di kalangan orang muhajir dan ansar. Allahu akbar. Bukan hanya setakat itu saja Allah kata, siapa yang ikut para sahabat, siapa yang berkorban seperti mana para sahabat, walladzina ittaba'uhum biihsan. Allahu akbar. Ayat ini satu tawaran dan satu peluang kepada semua umat selepas sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga hari kiamat. Siapa yang bangun, siapa yang usaha, siapa yang bina iman, siapa yang bersusah payah, siapa yang bangun malam menangis, siapa yang korbankan harta dia, siapa yang korbankan masa dia, siapa yang sanggup dihina, siapa yang sanggup dicaci maki, siapa yang sanggup susah payah di jalan Allah, susah makan, susah minum, susah berada. Walladzina ittaba'uhum biihsan, sesiapa yang ikut para sahabat dengan ihsan, dengan sempurna, janji Allah tetap sama. Radhiyallahu anhum wa radu an wa a'adda lahum جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. الله أكبر. Allah janji Allah akan redha dengan dia. Allah akan letak dalam hati dia redha dengan Allah. Allah akan letak dalam hati dia akan redha dengan Allah. Allah tak khaskan kepada para sahabat, Allah tak khaskan kepada muhajirin wal ansar, Allah tak khaskan kepada penduduk Mekah, Allah tak khaskan kepada penduduk Madinah, Allah tak khaskan mereka yang lihat Nabi, Allah tak khaskan mereka yang lihat sahabat, Allah tak khaskan mereka yang lihat sahabat, orang yang lihat sahabat. Bahkan Allah kata umum, walladzina ittaba'uhum biihsan, sesiapa yang ikut para sahabat seperti mana janji Allah, Allah telah beri nusrah, Allah telah beri kemuliaan, Allah telah buka keberkatan langit dan bumi untuk para sahabat. Allah letak ketakutan dalam hati orang kafir, Allah jatuhkan orang kafir, bawa otak-otak mereka di bawah tapak-tapak kaki orang kafir. Perkara yang sama Allah akan buat kepada seluruh umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila semua umat bangun untuk tunaikan seperti mana telah dibuat oleh para sahabat. Tuan-tuan semua sila insya-Allah. Nanti dulu, duduk. Tunggu sekejap tu. Tuan mulia Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan kita kata, yang pertama ialah yang pertama Nabi telah sediakan para sahabat kepada mujahadah. Bersusah payah berusaha agama. Ini peringkat yang pertama.
susah payah, dimaki, dihina, diheret, diseret, darah melimpah. Ini pengorbanan yang pertama. Ini adalah mujahadah yang pertama. Perkara yang kedua yang Nabi SAW telah sediakan para sahabat, peringkat yang kedua adalah pengorbanan. Adalah apa tuan-tuan? Pengorbanan. Adalah apa? Pengorbanan. Apa pengorbanan? Apabila nak berlaku peperangan Badar, Nabi SAW telah minta pandangan para sahabat. Sahabat Muhajirin, ya Rasulullah, kami sedia. Tuan perintah, Tuan hukum, mana kami yang sanggup? Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, semua bangun. Tapi orang Ansar faham bahawa Nabi SAW nak pengorbanan orang Ansar. Nabi SAW nak bawa orang Ansar berkorban. Orang Muhajirin dah lalui dua peringkat ini. Peringkat pertama mujahadah, peringkat yang kedua pengorbanan. Di Mekah mujahadah, kena pukul, kena seret, kena tibai, kena maki, kena hamun, macam-macam dia buat. Mujahadah. Yang kedua adalah pengorbanan. Tinggalkan anak isteri, tinggalkan rumah, tinggalkan harta. Allahu Akbar. Harta tinggal macam tu saja, rumah tinggal macam tu saja, tanah tinggal macam tu saja, kedai tinggal macam tu saja. Al-Quran bersebut, lil fuqara'il muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwanan. Mereka yang telah dikeluarkan daripada harta-harta mereka, anak-anak mereka. Ini pengorbanan. Orang Muhajirin buat pengorbanan. Pertama mujahadah, susah payah demi agama. Yang kedua adalah pengorbanan. Tinggal harta. Di Mekah tinggal. Harta ada, rumah ada, sayang, semua benda, semua tinggal. Nabi SAW telah tinggal semua. Orang Muhajirin dah buat dah. Datang ke Madinah. Orang Madinah pun susah payah. Kita semua dengar betapa susahnya orang Madinah. Makan makanan tak cukup apa semua. Ini mujahadah. Yang kedua adalah pengorbanan. Nabi SAW bila tanya orang Ansar, macam mana kita nak pergi perang ni? Orang Ansar bangun, ya Rasulullah, kami tahu bahawa Tuan ingin pandangan orang Ansar. Wa ya Rasulullah, kami orang Ansar hari ini beritahu kepada Tuan, kalau Tuan perintah kami supaya terjun daripada gunung ke bawah, kami tidak akan tanya apa sebab, kami akan terus terjun. Kalau Tuan perintah kami untuk masuk dalam api, kami tidak akan tanya apa sebab, kami akan terus masuk dalam api. Kalau Tuan suruh kami lompat masuk dalam laut, kami tidak akan tanya apa sebabnya, kami akan terus amalkan, terus kami akan taat pada perintah Tuan. Kami bukan seperti kaum Bani Israel yang kata kepada Musa, fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna huna qa'idun. Idhhab anta wa rabbuk, wahai Musa, pergi engkau, wa rabbuka, pergi Tuhan kau bersama engkau, faqatila inna huna qa'idun. Kau pergi dan Tuhan kau pergi berperang, kami akan duduk sini. Wahai Nabi SAW, wahai pesuruh Allah, wahai kekasih Allah, Tuhan nak kami korban tu agama, kami tidak akan kata fadhhab anta, bahkan kami akan kata fadhhab anta wa nahnu, kami akan, Tuhan dan kami akan pergi di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan mula tabligh di peringkat yang pertama adalah mujahadah, susah payah. Di peringkat yang pertama. Peringkat yang kedua dalam usaha agama ni adalah pengorbanan. Tambah pengorbanan. Hari ini saya dan tuan-tuan kita berada di takok yang sama bertahun-tahun. Kita di takok yang sama, susah payah. Susah payah tu dah lama dah. Kita perlu ke takok yang kedua kalau kita nak dunia ni berubah. Takok yang kedua adalah pengorbanan, tuan-tuan. Sebelum ni setiap bulan 40 hari sahaja. Sebelum ni minta bagi beberapa ribu sahaja. Hari ni tidak. Takaza ni kita pentang tapi di akhir. Kepada orang lama kita rayu, tingkatkan pengorbanan. Orang lama ibarat seperti mutiara. Mutiara ni kalau digilap, dia akan jadi berharga. Tapi mutiara ni kalau berada dalam bumi,
Harga dah tak ada tuan-tuan. Emas dan perak berada dalam bumi, harga dah tak seberapa. Tapi emas dan perak ni dikeluarkan, ditayang depan manusia. Emas dan perak ni beribu-ribu juta nilai dia. Tapi emas dan perak ni kalau bercampur dengan tanah, masih dalam pasir, masih dalam tanah, masih dalam gua, harga dia tak tinggi mana. Tapi emas dan perak ni dikeluarkan, ditayang, diasingkan daripada pasir, harga dia beribu-ribu ganda, kali ganda tuan-tuan. Tuan-tuan, peringkat yang pertama dalam mujahadah bersama semua orang. Ini orang kafir ulama telah lalui. Orang yang telah keluar 4 bulan dah lalui. Tuan-tuan, takut yang kedua yang mana tuan-tuan kena asingkan lagi. Tingkatkan ini tuan-tuan adalah setiap tahun 4 bulan. Orang tuan-tuan kita kata sekarang ni, usaha makin maju, umat dah makin kenal, produk kita, permintaan dah makin banyak. Tuan-tuan, mula dulu permintaan sikit, dulu demand dia rendah, maka 1 kilang cukup, buka 12 jam sekali cukup. Tapi hari ini pelanggan ramai, kedai mamak pun 24 jam. Kenapa pelanggan ramai? Kereta orang dah pakai banyak, kedai semua stesen minyak buka 24 jam. Kereta terlalu banyak, tak perlu bayar pakai duit, pakai kad. Kenapa? Permintaan terlalu banyak. Tuan-tuan, mula dunia sekarang ni semua menanti mana orang dakwah. Afrika sana, pulau-pulau Indonesia, di China, di Rusia, orang menunggu. Orang Islam, orang kafir pun menunggu. Mana orang yang bakal bawa keberkatan dalam dunia ini. Tapi kita masih fikir, bagaimana nak besarkan rumah. Kita masih fikir, daripada umur pencen nak tambah lagi, tak mau pencen. Nak tambah lagi, nak tambah tu, nak tambah ni. Kesanilah diri kita, kesanilah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah janjikan syurga yang tinggi, Jannatul Firdaus, untuk orang yang bersusah payah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di dunia mereka kurang dengan anak bini, di dunia mereka kurang tidur sebelah bini, tapi di akhirat nanti Allah Subhanahu wa taala akan ikram mereka. Dan ikram yang paling tinggi adalah mereka bukan hanya dapat lihat wajah isteri-isteri mereka, mereka bakal melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ini Jannatul Firdaus Allah janjikan. Tuan-tuan yang mulia, dengan ibadat, kalau umat ni tak dinilai dengan ibadat, lama dah kita punya giliran, tak tahu bila bakal masuk syurga. Umat-umat Nabi Musa, umat-umat Nabi Allah Isa, ibadat beratus-ratus tahun, masuk dalam rumah ibadat tak keluar. Seorang di kalangan mereka masuk ke dalam tempat ibadat, lepas 300 tahun baru keluar daripada rumah ibadat. Nak bandingkan ibadat saya dan tuan-tuan dengan mereka, kita ni tak tahu bila akan masuk syurga. Tapi tuan-tuan, mula umat ni dapat kemuliaan kerana berkat usaha baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana usaha ini ibarat seperti mana bulan dan matahari. Ibadat berbanding dengan semua perkara yang lain. Inilah bulan dan matahari yang mana di hadapan dia semua tidak cahaya-cahaya lain, semua malap. Kerana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutuskan oleh Allah dengan firman Allah, inna arsalnaka syahidan wa mubashiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah biiznihi wa sirajan munira. Usaha Nabi sallallahu alaihi wasallam, zat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sirajan munir, adalah matahari yang bercahaya. Siraj ada yang menterjemahkan dia kepada pelita, ada yang menterjemahkan dia siraj kepada matahari. Zat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni usaha baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seperti mana matahari, tuan-tuan, yang apabila matahari akan terbit bersinar seluruh muka alam, tuan-tuan, bertuah orang yang mana ketepikan keserangan dunia dia, bertuah orang yang kurangkan masa dia untuk hasilkan dunia dia, bagikan masa dia banyak untuk agama Allah, bagikan masa dia banyak untuk menyebarkan agama Allah, bagikan banyak masa dia untuk pergi jumpa hamba-hamba Allah demi untuk kebaikan dunia dan akhirat manusia-manusia ini, tuan-tuan. Allah Subhanahu wa taala bakal bagi syurga kepada dia yang tak mampu difikir, yang tak mampu, tuan-tuan, difikir, tak pernah terlintas dalam hati dan fikiran manusia, tuan-tuan mulia. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allah Subhanahu wa taala akan pelihara jasad dia. Allahu akbar.
Jasad tidak ada harga. Jasad manusia adalah makanan untuk binatang. Binatang makanan untuk ulat. Orang yang mati kerana agama Allah, mati kerana menyebarkan agama Allah. Allahu Akbar. Arwah Haji Khalid rahmatullahi alaih. Arwah Haji Khalid rahmatullahi alaih selalu kata perkara ni. Kita boleh dengar daripada Nizamuddin, seorang daripada orang untuk kita, orang alim, kita kata, korbankan nyawa untuk ibadat tak boleh, berdosa. Dia tak mampu semayang berdiri, dia tak boleh semayang berdiri, dia kena semayang duduk. Dia tak mampu semayang duduk, dia kena semayang baring. Tak mampu semayang baring, dia semayang dengan isyarat, dia semayang dengan gerakkan tangan. Tak mampu dengan tu, dia semayang dengan kelip mata. Itu pun dia tak mampu semayang dengan isyarat hati. Dia tak mampu berpuasa, dia puasa juga dia berdosa. Gadaikan nyawa untuk agama tak boleh. Gadaikan nyawa untuk ibadat tak boleh. Kalau sejuk, tak mampu ambil air semayang dengan sejuk, kena tayamum. Untuk ibadat tak boleh. Tetapi untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala, untuk sebarkan agama Allah, boleh kita gadaikan nyawa kita. Boleh. Bercita-cita untuk mati tak boleh. Aku nak mati, aku sakit ni, bagi aku mati, tak boleh. Nabi larang. Tapi bercita-cita, ya Allah, tariklah nyawa aku ketika aku sedang bagi dakwah. Tariklah nyawa aku ketika sedang aku berjalan untuk pergi dakwah. Ini semua boleh, tentu boleh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa darajatnya, apa yang bakal Allah SWT bagi padanya. Allahu Akbar. Hadrat Muhammad Yusuf rahmatullahi alaih kata, seorang wanita pelacur hanya selamatkan seekor anjing, bagi minum air daripada kasut dia. Dia diri dia tu siapa pelacur, bagi minum air seekor binatang yang najis. Kerana perbuatan dia yang begitu remeh ini, hanya perbuatan yang sebegini saja, dia seorang pelacur bagi minum seekor anjing yang sedang dahaga. Allah SWT telah ampun segala dosa dia. Apa pandangan kamu semua? Muhammad rahmatullahi alaih kata, orang yang pergi jumpa manusia pintu ke pintu, bagaimana dia dapat tahu apa perintah Allah? Allah takkan ampun dosa dia. Allah takkan ampun dosa dia. Allah, fikir sikit. Manusia ni betapa bernilai di sisi Allah. Betapa Allah sayangnya seorang manusia. Allah kasihnya seorang manusia. Nabi Ibrahim AS letak syarat, kau nak makan, kau kena sebut dulu nama Allah. Allah hantar wahyu, kenapa kau letak syarat? Aku bagi makan pada dah berpuluh-puluh tahun, tak pernah aku letak syarat pun. Sayangnya Allah pada dia, Allah turunkan hujan. Sayangkan pada manusia ni Allah bagi minum. Sayang pada manusia ni Allah bagi ikan makan. Walaupun manusia ni tak pernah sembah Allah pun, tak pernah bersyukur langsung. Mak bapak kalau anak tak dengar cakap, mak bapak pabat daripada rumah. Pekerja kalau buat salah, majikan marah, maki. Allah yang bagi makan, Allah yang bagi minum. Semua jantung, semua jantung buah pinggang ni siapa yang jaga? Allah yang jaga. Allah betapa sayang. Saya dan tuan-tuan, korban, bagi masa lebih, bangun malam nangis depan Allah, rasa tanggungjawab pergi jumpa manusia seorang demi seorang. Di dunia kita tak harapkan langsung ganjaran. Kita hanya harapkan ganjaran daripada siapa? Allah. Allah Subhanahu Wa Taala akan matikan dia dalam keadaan tak disangka-sangka. Malaikat akan datang, akan kumun dia. Innal ladzina qalu ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. Sedang nyawa dia dicabut, nyawa belum keluar lagi daripada jasad, bau agama,
sebarkan Allah. Pergi ke sana ke sini, tak lain tak bukan yang dia sebarkan melainkan siapa? Allah. Nama dia tarik daripada tengah. Dia tidak ada siapa, dia tidak ada apa. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Dia berusaha agama. Dia pergi pintu ke pintu, setiap bulan 4 bulan, setiap tahun 4 bulan, malam menangis depan Allah. Dia dakwahkan kepada Allah, nama dia tarik keluar dari situ. Dia tidak ada sebarang hajat. Dia tidak ada langsung sebarang kepentingan. Dilantik jadi Zumidar ke, dilantik jadi Amir ke, diletak di depan sebagai orang karkul lama ke, pergi di istimewa patut dapat tempat yang bagus ke, pergi di mana-mana patut diikram, dibagi makan ke. Langsung tidak ada matlamat dan tujuan. Tujuannya hanya untuk Allah. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Dia berusaha agama kerana ada ribu-ribu orang dapat hidayat, kerana tangisan dia, kerana dakwah dia orang dapat hidayat. Dia tetap kata diri dia, wa innani minal muslimin. Aku di kalangan manusia biasa. Ini matlamat dan tujuannya berusaha agama. Bukan untuk nama, bukan untuk syura, bukan untuk Nizamuddin, bukan untuk Raywin, bukan untuk mana-mana manusia. Hanya semata-mata untuk siapa? Allah. Ini matlamat dia, ini tujuan dia. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu. Allahu Akbar. Matlamat nama dia langsung tidak ada. Dia hilang dalam manusia. Nama dia orang tak kenal dia siapa. Orang tak tahu dia yang bangun malam nangis depan Allah. Berjam-jam bangun meniti air mata. Bukan doa untuk anak bini, doa untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini doa Nabi. Nabi doa untuk umat beribut satu hari berpuluh-puluh kali. Dia pun bangun malam doa meniti air mata. Allahumma ighfir li ummati Muhammad. Allahumma tajawaz an ummati Muhammad. Allahumma aslih ummata Muhammad. Allahumma hadi ummata Muhammad. Air mata berlinang menitik-nitik. Wahai Allah, bagi hidayah dekat umat Nabi. Islahlah umat Nabi. Ya Allah, ampunlah dosa mereka. Anak dia di akhir sekali, bini dia di akhir sekali. Pertama depannya adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Air mata dia bukan untuk perniagaan dia. Air mata dia bukan untuk bisnes dia. Air mata dia bukan untuk penyakit yang ada pada dia. Air mata dia bukan untuk matlamat dan hajat dia. Air mata dia untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini keadaan dia di waktu malam, dia tangisan. Allahu Akbar. Orang yang macam ni ketika mati dia Allah akan turunkan malaikat. Ini bukan orang yang biasa. Ini bukan orang biasa. Di sisi aku makam dia hanya bawah para nabi saja. Di sisi Allah makam dia bawah para nabi. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Bukan malaikat, malaikah. Berpuluh-puluh, beratus-ratus malaikat akan turun nak tenangkan dia. Apa mereka akan kata? Allah tahzanu. Jangan kamu risau keadaan yang akan datang. jangan kamu risau apa yang bakal berlaku selepas pemergian kau. Allah takhafu. Jangan kamu takut apa yang berlaku di hadapan nanti. Allah tahzanu. Jangan kamu takut apa yang bakal berlaku di hadapan. Apa yang bakal kamu tinggalkan yang kamu risau. Anak bini kamu. Walaupun kamu mungkin kurang doa untuk mereka, kami akan jaga mereka insya-Allah. Allah jaga anak-anak Nabi. Allah orang tua kita kata, Allah jaga keturunan sahabat. Hari ini Allah bagi mereka makan free. Orang tua kita kata, Allah jaga anak cucu cicit para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai sekarang makan free. Lepas tu apa lagi Allah akan beritahu? Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Wahai, dia ni belum masuk lagi dalam kubur. Allah dah bagi tahu dia bakal masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka akan kata, nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Dulu kamu ke dunia berusaha agama, kamu bukan berseorangan. Di belakang kamu kami semua para malaikat. Allah.
betapa tingginya orang yang mana fikir, betapa tingginya orang yang telah gadaikan nyawa dia demi untuk semata-mata kerana agama Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan mulia, kita kena bangun, kita kena lonjak, kita kena berani ke hadapan, kita kena angkat, kita kena cuba, kita kena sanggup tanggung segala apa kesusahan dunia semata-mata untuk dapat kemewahan akhirat. Kita adalah orang akhirat. Biar kita miskin dunia, kita kaya akhirat. Biar kita miskin dunia, kita kaya akhirat. Jangan kita kaya dunia, kita miskin akhirat. Miskin akhirat kita tak boleh balik lah. Tak boleh balik dah tuan-tuan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tuan-tuan mulia, mari kita sama-sama bangun, tingkatkan pengorbanan kita. Daripada setiap tahun kita bagi 40 hari, mulai daripada tahun depan, ini bulan 9, mulai daripada tahun depan saya akan bagi setiap tahun 4 bulan. Siapa tuan bangun insya-Allah? Siapa tuan bangun? Setiap tahun 4 bulan, setiap tahun 4 bulan. Nak tahu siapa? Bangun tuan. Masya-Allah, orang baru ada, ulama ada. Bangun tuan, bangun tuan. Apa kita nak share apa tuan? 4 bulan tunai, itu 4 bulan Apa bagi mereka dulu. Tuan-tuan, orang tashkil kata-kata kita nak 4 bulan tunai, masya-Allah, 4 bulan tunai. Hak yang azam ni kemudian kita bagi yang tunai dulu. Bagi yang tunai dulu tuan-tuan. 4 bulan tunai. Yang dah keluar 4 bulan bagi tunai untuk luar negara. Pergi luar negara, safar 2-3 hari tak makan apa, makan buah aja. Ini ada berlaku kat jemaah Pakistan. Allahu Akbar. Negara yang mereka pergi, negara yang bukan Islam, 3-4 hari safar makan buah aja. Ini baru betul-betul orang dekat dengan Allah. Allahu Akbar. Bangun tuan, bangun tuan. Bangun tuan, bangun tuan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bangun tuan. Jemaah Pakistan pergi Afrika, pergi sana, pergi sini, balik bagi ke Kuzari, berhari-hari makan buah. Bila kita tanya dah serik ke, kami akan pergi lagi. Tu semangat. Usaha agama ni bila kita buat agama, kita buat sungguh, kita mujahadah, bukan kita serik. Jangan serik. Hang pergi negara tu macam mana? Aku serik pergi negara tu. Makan pedas yang amat. Aku serik, tobat. Tak minta dah. Bagi free tiket untuk kita nak pergi. Tapi usaha agama ni lain. Allah, dalam susah payah tu kita rasa enak. Dalam susah payah tu, malam bila kita bangun, baru baca qul huwallahu ahad, air mata mengalir. Allah, itu paling nikmat sekali jannah Allah. Bangun tuan, bangun tuan. Orang nak cari kelazatan, orang nak cari nikmat di benda-benda orang cari tak ada sebenarnya. Dan susah payah untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala. Bangun tuan, 4 bulan tunai, masya-Allah. Dalam majma' ni dia datang hanya untuk dengar bayan. Dia datang hanya untuk niat ini malam ni dengar bayan, lepas dengar bayan dia nak balik. Dia dengar bayan kepentingan agama, betapa pentingnya agama, sebarkan agama, kena dekatkan diri dia dengan Allah. Allah bagi makan segala-galanya, Allah bagi apa dia buat untuk nama Allah. Apa dia buat? Paling kurang dia bagi 4 bulan. Siapa tuan bangun? Masya-Allah. 4 bulan. Kita nak di kalangan majmuk, kita di kalangan orang, kita ada orang yang macam di Raiwin sekarang ni, mereka tak tashkil. Siapa 4 bulan tunai, kita duduk sana beberapa hari, tashkil mereka. Orang yang datang untuk 40 hari, mereka yang datang untuk 3 hari, mereka yang datang hanya untuk lihat Raiwin, bangun untuk 4 bulan. Macam tu sekali mereka maju dalam usaha agama. Allah, dia tak toleh kat belakang, dia minta dekat Allah, Allah pasti akan bagi kat dia. Hajul Hafsat kata, dalam bayan dia kata, ada seorang budak tu daripada Lahore datang, budak muda lagi, datang dengar bayan subuh. Bayan pun Haji Abdul Hafsat, orang yang bagi pengorbanan untuk agama. Bayan-bayan dia kata, saya nak keluar 4 bulan. Lepas habis bayan, mereka tafakuk dia. Datang untuk apa ni? Saya datang daripada Lahore, datang untuk dengar bayan ni. Barang apa pun tak ada, dia apa pun tak ada. Haji tanya dia, apa kamu akan buat? Saya akan sembahyang 2 rakaat. Lepas tu dia sembahyang 2 rakaat, lepas tu dia tidur. Dia tidur. Ayah dia dekat sana, cuba telefon tanya anak dia pergi mana. Orang tahu anak tuan pergi raya dengan bayan, tapi dia dah ubah fikirannya untuk keluar 4 bulan.
keluar 4 bulan, dia terus post duit ke anak dia. Nah, hang keluar 4 bulan. Ni Azlah Ustaz cerita. Dia, Aisyah kata kami waktu tu risau. Dia tak buat apa pun persiapan, tapi dia kata dia akan sembahyang 2 rakaat. Allah dengar tuan-tuan. Orang yang nak buat untuk akhirat, nak datang kepada Allah, nak cuba jadikan diri dia untuk orang yang sebarkan agama Allah. Allah paling sayang dekat agama Allah. Dia nak serah diri dia tak ada apa, Allah akan bagi semua dekat dia tuan. Bangun tuan, siapa tuan? Masya Allah. Yang datang malam markah ni untuk 3 hari je, untuk 1 hari ke, untuk malam markah saja. Tapi dia nak bagi 4 bulan tunai. Malam ni dia akan bangun, malam waktu tahajud, bangun bersendirian, menangis, minta dekat Allah. Ini baru tahu hakikat dia tuan. Masya Allah, Masya Allah. Di jalan Allahu Akbar, Allah akan bantu. Dia akan lihat nusrah ghaibiyah, nusrah Allah, yang mana dengan nusrah tu iman yang makin akan meningkat insyaAllah. Bangun tuan, bangun. Masya Allah. Bangun, bangun. Orang muda, orang tua, kita nampak orang tua kita kata bila kita diminta taqaza untuk agama, kita kena bertindak seperti mana Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi Yusuf alaihi salam, Zulaikha, wanita tersebut nak goda dia. Dia lari menuju pada Allah. Pintu-pintu terbuka. Pada bukan satu pintu. Wa ghallaqatil abwab wa qalat hayta lak qala ma'adallah. Zulaikha telah tutup pintu-pintu dan telah godakan, telah buat bagi diri dia tergoda oleh Yusuf. Nabi Yusuf AS lari ke arah pintu, lari dengan berkata ma'azallah, aku berlindung dengan Allah. Beliau lari, Allah buka pintu-pintu Allah buka sendiri. Orang nak menuju kepada Allah, segala semua rintangan Allah akan patahkan. Orang nak menuju kepada Allah, segala keperluan dia akan disediakan oleh Allah. Nabi Allah Yusuf telah lari kepada Zulaikha. Zulaikha kata tengok, dia yang ada keinginan jahat, Allah hantar seorang bayi. Wa syahida syahidun min ahliha in kana qamisuhu qudda min qubulin fasadaqat wa huwa min al-kadhibin. Antara bayi yang bercakap adalah bayi yang telah bersaksi, berpihak kepada Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Bantuan Allah datang. Orang yang ingin menuju pada Allah, Allah akan buka jalan, buka jalan tuan. Bangun tuan, sabar lagi. Masya Allah, bangun tuan. Majmuk kita kena ada orang yang berani macam ni. Barulah Malaysia boleh buat keputusan. Malaysia boleh bakal kelakkan jemaah ribu-ribu. Malaysia bakal boleh adakan istimewa yang besar-besar yang dihadiri oleh juta-juta. Yang mana usaha agama tersebar, masuk, menusuk dalam semua rangkaian manusia. Seperti yang berlaku dekat negara-negara seperti mana Pakistan. Masuk ke dalam sana, masuk. Pelakon-pelakon, pemain sukan macam ni, sana masuk, sini, sana habis semua masuk. Orang atasan, orang kerajaan, orang swasta, orang itu, orang ni, semua kena tempias usaha agama. Bila bangun orang yang macam ni, yang datang untuk 1 hari, bagi untuk 4 bulan, mereka ni akan menangis depan Allah. Mereka ni akan menangis, saya depan Allah, minta bantuan Allah. Allah akan bagi bantuan cash daripada langit untuk mereka tuan. Bangun tuan, sabar lagi. Bangun tuan. 4 bulan datang untuk 1 hari. Bangun untuk 4 bulan. Subhanallah. Semua kata amin tuan, amin. Allahu Akbar. Ada di kalangan orang Malaysia. Ada. Majmuk kita ada. Bangun tuan, bangun. Masya, kita nak orang macam ni. Main datang tak buat apa persiapan, malam ni terus atas nama Allah, tak minta pada mana makhluk. Tak buat apapun keadaan yang mana untuk meminta pada makhluk. Nangis, minta pada Allah. Bangun tuan, sabar lagi. 4 bulan, sabar lagi tuan. 4 bulan. Ada. Allahu Akbar. Lihat Allah. Lihat matlamat akhirat. Akhirat matlamat kita. Allahu Akbar. Nabi tashkil 4 bulan. Tuan nama Syarani. Semua kata amin. Tuan nama Ihsan. Semua kata amin.
Allahu Akbar. Orang macam ni kita nak. Yang berani untuk agama. Orang berani untuk dunia ada. Labang sana, labang sini, bankrupt mati. Labang sana, labang sini, terus jadi muflis. Untuk dunia apa orang tak sanggup buat. Orang kata risiko mati, risiko tu. Alah, tak ada apa. Semua orang berani untuk dunia. Kita nak jadi orang yang berani untuk akhirat. Allahu Akbar. Sabar tuan, sabar. Allahu Akbar. Siapa majmua kita? Subhanallah. Tuan nama? Muhammad Rafiq. Semua kata amin. Allahu Akbar. Kita kena kagum. Kita kena rasa cemburu tuan dalam hati kita. Cemburu. Allahu Akbar. Seperti sifat sahabat Nabi. Cemburu. Orang lain boleh keluar dari Allah. Kenapa aku tak boleh? Aku apa orang pergi? Cacat. Ha? Abu Ayyub Ansari aku cacat. Tidak. Aku tak cacat. Aku boleh keluar dari Allah. Dia sendiri yang pergi minta harga Nabi. Nabi kata, Allah telah maafkan kamu daripada keluar. Tapi saya nak keluar juga ya Rasulullah. Kubur dia di mana tuan? Di mana tuan kubur dia? Turki, Istanbul. Orang cacat kuburnya di Istanbul. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sekarang ni dunia semua megah dengan dia. Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari. Allahu Akbar. Penyebab tersebarnya agama di Turki. Siapa lagi tuan? Siapa lagi? Kita buka lagi. Allahu Akbar. Ha, tidak dengar orang muda bangun. Usaha ni bermula dengan orang muda. Semua kata amin. Tuan nama? Salam. Allahu Akbar. Tuan nama? Syarif. Ini bukan. Sabar lagi tuan. Kita kena rasa cemburu. Kenapa dia boleh? Saya kenapa tak boleh? Saya letak anak bini saya depan. Dia jadi penghalang saya. Kita tak letak agama Allah. Kita tak dapat manfaat akhirat. Manfaat akhirat depan saya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bangun tuan, bangun. Jadi tuan-tuan, siapa-siapa mungkin yang ada lagi azam dia, ada lagi keinginan dia boleh datang jumpa jemaah tashkil. Malam ni bangun menangis kepada Allah, minta ke Allah. Allah Subhanahu Wa Taala takkan sia-siakan. Kita kena yakin 100% pada zat Allah. InsyaAllah tuan-tuan boleh. Malam kita bangun menangis kepada Allah. Kita kena belajar menangis untuk diri kita supaya kita ni boleh maju untuk akhirat. Tak maju, kita duduk di takut yang sama. Kita kena push diri kita. Tentu kita perlukan bantuan Allah. Kita bangun malam doa dekat Allah. Kita boleh menangis depan Allah. Tuan-tuan, masya-Allah, cuti sekolah dah hampir. Kita perlu kuatkan lagi usaha kita untuk bentuk jemaah. Semua cikgu-cikgu, semua pelajar-pelajar perlu dikeluarkan oleh Allah. Manusia hanya akan terbentuk bila dia keluar dari Allah. Dia keluar dari Allah, semua masalah selesai. Dia rasa dia yang selesaikan masalah, tidak. Dia tak mampu buat apa-apa. Allah yang buat. Siapa di kalangan tuan-tuan yang bagi azam untuk keluarkan jemaah, yang dia bagi nama satu jemaah daripada masjid, daripada masjid dia bangun tuan, siapa? Satu jemaah sempena musim sekolah. Siapa tuan? Masjid mana makcik? Masjid Pakistan Chowkit 1. Allahu Akbar. Allah mudahan. Siapa tuan? Daripada masjid mana kita kena usaha ni? Balik pergi jumpa cikgu-cikgu. Jangan buat apa-apa perancangan. Nak pergi mengai, nak pergi tu, nak pergi ni. Nak pergi berkhemah. Lah hutan. Buat apa cari pasal. Kena Aedes. Kena denggi. Buat apa cari pasal. Keluar jalan Allah. Belajar menangis depan Allah. Tuan-tuan, saya duduk kata menangis. Sebab apa tuan-tuan? Allah. Saya dengar daripada orang tua kita. Muhammad Ilyas rahmatullah alaihi. Bila mula pertama sekali berusaha agama. Bila berusaha agama, malam beliau dihabisi dengan tangisan air mata. Jemaah yang pertama, bila Nabi telah bentuk jemaah yang pertama nak pergi peperangan Badar, tuan-tuan tolong dengar. Kenapa saya duk kata bangun malam menangis kepada Allah? Dalam hati sahabat. Malam bila besok tu nak perang Badar, Nabi angkat tangan. Atas Nabi ni ada rida, ada kain cadar Nabi. Nabi punya doa sampai baju Nabi telah basah tuan. Basah dengan air mata. Ya Allah, jemaah ni kalau kau musnah ya Allah, tidak akan ada lagi orang yang akan sebut nama kau kat dunia ni ya Allah. Air mata sampai basah. Habis orang kena kata lencun. Basah baju Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rida Nabi jatuh begitu menangis depan Allah. Dia Nabi
Manusia tak dapat hidayah, Nabi tetap masuk syurga Jannatul Firdaus. Tak ada seorang pun, tidak ada seorang pun tak beriman, Nabi tetap berjaya. Tak ada seorang pun beriman, Nabi tetap Allah ampun dosa Nabi yang akan datang ataupun yang datang telah berlalu. Tapi Nabi buat ini semuanya untuk siapa tuan-tuan? Untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk umatnya, untuk tangisan Nabi. Nabi menangis, Nabi pun menangis. Doa Nabi tak menangis pun Allah dah terima. Tuan-tuan, bila kita keluar jalan Allah, kita bawa umat, usaha atas umat, keluarkan mereka jalan Allah, Allah akan ubah kehidupan mereka. Allah akan tukar kehidupan mereka. Sabar lagi tuan, sabar lagi tuan, bangun. InsyaAllah bangun tuan. Mana masjid yang mana, mahallah yang mana, bangun, Masya Allah. Surah Mustaqim kat mana? Bukit? Dia tempat mana? Saya tak tahu tempat ni kat mana. Saya tahu si tali ni. Tadi siapa tuan? Ni orang duduk belakang sana tu. Nu belakang jauh sana. Apa azam tuan-tuan? Bangun tuan, Masya Allah. Bangun tuan, kita kena gerakkan diri kita. Mau bangun ni, mau saat kata, jangan usaha kita lebih daripada bercakap. Usaha kita lebih bergerak. Usaha kita perlu bergerak lebih daripada bercakap. Hari ni kita rasa kita bayang kita dapat usaha. Tidak tuan, kita kena pergi pintu ke pintu. Tuan-tuan, insyaAllah. Jadi tuan-tuan, siapa-siapa yang ada lagi azam dia, ada lagi niat dia, bila datang jumpa orang tasyir beritahu. InsyaAllah tuan-tuan. Tuan-tuan mulia, kita akan pecah halkah. Pecah halkah ni kita semua duduk mesyuarat, kita fikir. Hari ni kita nampak masjid sana, mahalah sana bagi nama. Kita kena rasa cemburu. Kenapa mahalah kita tak ada? Di mahalah kita ada berapa ramai cikgu. Di mahalah kita ada berapa ramai student. Hari ni tuan-tuan mulia, kita tengok perniagaan mulut ke mulut. Bukan mulut, hantar SMS, hantar benda-benda macam ni pun dia boleh cari pelanggan ramai. Tuan-tuan mulia, hari ni begitu mana majunya dunia, kita kena lebih maju lagi pada tu. Pergi pintu, jangan rasa malu. Pergi pintu-pintu, kita cakap kebesaran siapa tuan-tuan? Allah. Kita cakap benda yang pasti. Benda yang kita cakap tak rugi. Benda yang kita cakap ada jaminan daripada langit. Pencipta langit dan bumi jamin bahawa manfaat dan usaha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, kita bentuk halkah, kita mesyuarat untuk perkara ini. InsyaAllah tuan-tuan. Tuan-tuan boleh pecah halkah. Duduk halkah dan duduk mahalah. Kita mahalah halkah. Pecah halkah. Pecah halkah tuan-tuan.